Assalamualaikum. Uh, saya nak cakap sikit tentang ini kita punya menteri-menteri ni kan, menteri-menteri kabinet yang baru ni. Uh, kita kita yang kita nampak pemilih pelantikan menteri-menteri di Malaysia ni, cara dia ialah kerana kuasa yang memilih itu adalah daripada yang nombor satu lah, menteri nombor satu tu, Perdana Menteri, dia milih. Dan cara dia memilih dah tentulah orang yang menyokong dia juga, orang yang menyebelahi dia lah, ada jasa-jasa. Dan itu adalah satu kriteria lah. Macam tu. Bukannya cara memilih menteri itu atas sebab jasa menteri itu yang dipilih tu, apabila dia menang calon tu, dia berjasa pada rakyat. Tak. Sebab sejauh ini macam pihak-pihak sekarang ni kita boleh anggap pemerintahan sekarang ni adalah asalnya dulu pemerintah dia di pihak pembangkang lah. Dan lepas itu macam PS ni berkuasa kejap lah 2018 tu kan. Jadi di situ jatuh balik. Jadi tubuhlah pemerintahan menteri lain pula macam tu kan. Jadi benda tu seolah-olah macam benda tu tak sepenuhnya sejak kemelut politik Malaysia ni daripada tahun 2018 lah, daripada tu dan sampai sekarang melut. Dan sekarang ni kalau ikut-ikutkan pun kemelut jugalah, sebab tidak ada yang majoriti memilih kan. Tapi walau macam mana pun kita setujulah, rakyat semua setujulah benda tu. Apabila parlimen bersidang itu tentang dah terpilih, dah terbukti mana pemilihan PM10 ni memang kata orang mantap lah, dah melebihi majoriti. Jadi bolehlah buat keputusan apa-apa di parlimen tu. Okey, itu tak apa. Saya tak pertikaikan tentang itu. Ketokohan PM kita ni pun saya tak pertikaikan. Tetapi yang kita pertikaikan ni tentang bawah-bawah tu. Bawah-bawah, dan kalau ada kalangan menteri yang menteri kabinet tu memang orang lama lah, berpengalaman kan. Jadi dia pengalaman dalam politik, walaupun dia tidak pakar dalam bidang jabatan yang dipegang tu, dia tetapi pengalaman politik tu dia ada kan. Jadi nak bercakap dengan orang, dengan wartawan ke apa ke, benda-benda tu ada cara dia lah tersendiri. Apapun jangan sampai menimbulkan satu perkara yang mengejutkan ke apa ke, hewok ke apa, benda-benda itulah yang terlepas pandang kan. Jadi di situ ada kontrol lah. Kalau katalah seorang menteri itu ada buat PC ya, buat PC, jadi wartawan banyak luar negeri apa, kadang-kadang bukan tersalah cakap tak apa, tetapi idea dulu punya idea tu yang semasa dia kuat jadi pembangkang tu kan, semasa itu cakap terus terang lah, semasa reformasi katakanlah, jadi masih lagi ada melekat. Dia akan ada orang tak suka tau. Contohnya saya terpaksa terus terang ini demi kebaikan je. Contohnya seorang tu dulu masa dia jadi masa budak ke masa remaja tak tahu, tapi dah sekolah lah, dah masuk universiti semua kan.
Dia perangai dia tak elok. Dari segi adab lah, contoh adab ya. Perangai tak elok. Semasa tu ada seorang pemimpin negara, gambar tu kena pijak-pijak lah. Perangai tak elok lah. Itu. Jadi kita faham-faham. Saya tak nak cerita lebih daripada itu. Jadi itu ada juga menteri-menteri yang masih lagi terlekat di hatinya, ada pemikiran dia tentang menyanjung dengan negara-negara jiran yang maju. Memberi apa kata orang kata macam membezakan lah. Yang tak, saya bukan kata parti mana-mana tau. Saya ni wakil rakyat dan dilantik jadi menteri ni. Timbalan menteri jadi menteri. Bukannya resis lah, saya tak mau sebut. Nanti orang kata resis. Tak, ni bukan segitu. Mencontohi Singapura lah kononnya. Ngapa tidak kita punya jurang ekonomi ataupun dikatakan mata wang tu, ngapa kita ni sepatutnya rapatkan kita punya kemajuan Singapura tu dengan dini kita ni kan, disuruh rapatkan, dia berlandaskan macam mencontohi negara-negara maju. Tak boleh lah. Jadi benda-benda tu kalau dia cakap macam tu kan, buatlah kau. Buatlah. Kata nak naikkan apa jurang mata wang, kata dengan Singapura sini jauh sangat dia punya tu kan. Kau buatlah. Jangan cakap macam tu, senang cakap tu tak? Okey. Jadi membuat perbezaan kemajuan sebuah negara tu dengan Malaysia ni kan, sebelum kita cakap tentang kemajuan tu, kita kena faham apa itu kemajuan. Maksud ni, kemajuan tu apa? Civilization. Adakah kemajuan? Yang ada Singapura tu kemajuan apa? Kemajuan mata wang dia lebih tinggi pada kita. Ya. Lagi itu kemajuan apa? Kemajuan di situ dia ada pembangunan dia, pembangunan infra ke apa semua tu. Itu ya. Tapi di sebalik itu ada kemajuan benda lain tau. Kemajuan sosial, adab. Adab. Saya pernah buat ada video tentang adab sana macam mana tak? Macam budak kecil diludahnya apa orang luar. Macam kita ni kan, anak kecil dia sekolah tadika. Kita ni puji budak tu, how are you? Hello boy tu, dia ludah. Tahu tak? Kau tahu tak? Jadi benda-benda macam itu bukan kerana budak tu sebabkan mak bapaknya atau daripada cikgu tadika dia katakan jangan cakap dengan orang asing. Betul, dia menghalang supaya jangan ada berlaku atau kidnap ke budak ke apa kan, nak budak tu kena dijual sana sini kan, takut tu kan. Jadi budak kalau ada orang yang tak kenal, kau ludah dia. Cara adab macam tu tak? Jadi benda macam tu kita kena kaji. Yang dikatakan civilized tu, ada civilization. Apa tu maksud sila? Adab sopan santun tu apa semua kat Singapura. Saya pernah duduk kat Singapura, saya tahulah. Dan cerita ni, yang kata menteri-menteri ni, apa-apa sikit-sikit nak merujuk kepada Singapura tu, itu kena jaga ya, hati-hati. Kau tak tahu. Saya nak ulas ni tentang hal yang kau sanjung-sanjung sangat tu. Yang tukang sanjung-sanjung sangat Singapura, itulah yang saya tak setuju ni, menteri kita ni. Tak kisah menteri siapa. Saya tak nak sebut nanti resis apa semua kan. Ada. Sikit-sikit Singapura. Jadi kan, tapi ada juga kan sikit-sikit itu Taliban tak mau. Jadi benda tu jangan. Kita Malaysia. Kata nak Malaysia. Buatlah Malaysia. Apa nak kata Malaysian Singapura, Malaysian Taliban, Malaysian Arab, Malaysian Rusia ke?
apa nak sebut tu, kita Malaysia, buatlah, reka lah. Itulah jadinya bila masa jadi pembangkang dulu, yang lama bertapak jadi pembangkang tu, dia tak ada modal lain. Dia modal kepada ialah bercorak Singaporean. Singapura je. Tak tahulah kalau Singapura tu masa tu dia bagi fund banyak kan. Political fund kita tak tahu. Ada yang mencontohi belah-belah sana, belah-belah mana-mana negeri lah. Jadi kan, mungkin yang ada kita parti-parti yang mirip Islamik katakanlah Islamik tu kan. Dia mungkin dia pro belah Middle East tu. Dia tak tahu Middle East tu bukan semua negara sama rantau Middle East tu. Iran lain, Turki lain, Mesir lain, Libya lain. Mungkin dia fokuskan satu tempat, dah bawa kemari ideologi tu. Bila dilantik jadi katalah mana cakap lah, dia tandak melawat pun ke Islam tu cuma tumpukan satu negara. Begitu juga kitanya ni PM ni. Dia memang terkenal. Dia dulu memang di masa dia mengetuai ABIM kan, Angkatan Belia Islam Malaysia kan. Dia terkenal seluruh dunia. Menteri sendiri pun tak kenal Perdana Menteri sendiri pun tak berapa rapat dengan negara-negara Middle East tu, Arab, tapi Middle East. Sekarang ni kawan-kawan dia ni, kita punya menteri dan Perdana Menteri ni, dia memang kenal lah semua. Dekat di Indonesia pun ada dia punya kawan rapat dia dulu, Habibie ke siapa tu, banyak ini belah-belah sana Europe, itu Erdogan ke. Masa tu dia orang masa remaja, muda-muda kan, dia orang ni mengepalai apa ni Islamic Youth ni orang muda lah, Youth Islamic Association kan. Samalah perjuangan dia tu. Tapi saya golongan tua. Dulu pernah saya dengar juga orang-orang macam itu dipanggil golongan muda. Banyak perkara-perkara yang tak sebulu dengan orang tua ada juga berlaku. Saya bukan tuduh ni Abim ya, tak. Ada satu grup tu sampai telefon TV kena buang kat sungai apa semua, golongan muda. Dia baru celik kan. Sekarang ni macam-macam lah. Wahabi ada itu, ada Ahli Sunnah itu, ada Khawarij lah apa semua. Macam-macam keluar. Tak tahu. Jadi kan, maksud saya, apa-apa sekarang ni kan, bila dah jadi menteri, jadi kerajaan, dah jadi masuk kabinet, kau jangan ikut perangai-perangai yang dulu-dulu semasa kau orang jadi pembangkang. Jangan. Sebab pembangkang tu dia macam berinspirasikan revolusi juga. Tapi tak berani sebut revolusi. Kalau revolusi askar masuk. Dia sebut reformasi. Itu saya ada lagi dengar apa laungan tu, reformasi. Tak boleh, janganlah. Kau dah jadi kerajaan, tak payah reformasi lah. Buat je lah. Apa nak reformasi lagi? Tapi kau leader, cawangan leader, branch leader apa semua bagi tahu lah. Don't say anymore reformasi, you know. Because you not even menang pilihan raya ni sebenarnya. No. Minority je. Banyak lagi orang tak setuju benda-benda yang jenis-jenis macam tu, tak setuju reformasi tu. Jadi sekarang ni malah cakap tentang politik, saya cakap semua pesan itu je. Sebabnya tahu-tahu bila seorang dilantik jadi timbalan menteri muda-muda, pemikiran dia masih lagi seolah-olah Malaysia ni ada lagi penghalang dia, ada lagi ketua yang lebih tinggi yang perlu dijatuhkan juga. Itu bahaya tu. Jadi kan
ada dia sebut lah, belum-belum pun dah nak terjah orang tertentu, majlis-majlis ke yang memegang jawatan orang yang dulu-dulu kan. Ini pasal ini ada berkaitan dengan dulu memang rasuah. Rasuah tu nombor satu lah golongan anti. Tapi baru-baru ini bila kenyataan katalah pegawai-pegawai contohlah pegawai-pegawai ataupun is a political appointed. Ni susah cakap politicalnya appointed tu kan. Sekarang nak kena buang semua. Cakap tu berlapik lah. Jangan terus-terus bila kata bos cakap kena buang, kau pun ikut buang. Kau tak faham. Jadi kita lagi satu semasa sebelum kempen tu kita boleh cakap, macam-macam boleh cakap. Tol dihapuskan, GLC punya orang ni kena buang, orang ni masuk jail, apa boleh buat. Tetapi bila dah memegang pemerintah, benda-benda tu kena berlapik cakap. Cakap tu jangan. Sebab apa? Dia ada membabitkan banyak orang. Jadi bila melatah, KSN melatah, buat announcement juga akan buang ada semua. Orang-orang yang ada GLC yang political appointed ni kan, kena buang. Tahu-tahu kes Pelda tu dah hold on. Kan dah benda tu lagi bahaya tau. Benda-benda macam tu. Tak boleh. Bukan semua wenang kata kita nak buang. Boleh. Kita akan hapuskan semua tu yang political appointed tu kan. Sebab political appointed ni dulu bukannya dia goyang kaki. Dia pun ada tugas. Jadi tugas-tugas dia tu, kalau sekarang tu satu institusi, apa-apalah, Felda ke, Felkra ke apa kan. Kalau dia dibuang, berteraburan lah jadinya. Itu kena fikir juga. Jadi cerita kena buang tu, kena berhenti, kena apa tu kan, ubah sikit cara cakap tu kan. Itu satu kes. Itu pasal ini budak-budak baru ni, dia tak faham. Dia bukan pengalaman dalam politik. Yang muda-muda jangan, dia orang tu jangan bagi dia apa dia panggil, password tu jangan bagi. Kalau password tu kan, ni level ni kau password kau dekat sini. Ini buka password ni macam tu. Kena bagi tahu macam tu. Budak-budak muda ni. Kita setuju juga budak-budak muda ni mengisi kekosongan kabinet ni sebab untuk membuat menjadi pengalaman. Tapi sebelum kau ada pengalaman, kau jangan nak pandai-pandai cakap macam orang lama-lama. Bahaya. Tahu tak? Cakap kau bahaya. Nanti kau cari-cari gambar orang dulu, pijak-pijak gambar pemimpin. Mana boleh dalam Islam pun salah tu pijak-pijak gambar tu. Bendera-bendera tu, orang punya bendera lambang tu salah tu. Pijak-pijak. Tak boleh. Itu masa budak-budak. Jangan kelaku itu bila kau jadi kabinetnya menteri, kau bawa benda macam tu. Tak boleh. Faham? Jadi pemimpin ni sepatutnya ada password dia. Kau level password kau setakat ini. Yang ini kau tak boleh masuk lah. Jangan, dah besok dah pengalaman. Dah satu penggal lepas, dua penggal lepas, baru boleh. Okey. Oleh kerana itu, saya cadangkan pada kerajaan sekarang ni, saya nak sebut nama kerajaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kena buat kena buat rehabilitation. bukan. Kena buat satu kursus khusus untuk wakil-wakil rakyat. Kursus tu bukannya macam kursus BTN, taklah. Kursus ni macam Intan tu. Intan ya. Intan. Tapi Intan tu banyak kepada pegawai diplomatik. Ya, hendak juga diplomatik tu kan nak berjumpa dengan kedutaan ke orang asing luar negeri punya
pemimpin luar negeri ni kan. Manners, you have to learn the table manners ke apa semua tu. Yang sejauh ni saya tak nampak. Pakaian, manners tu kan ada. Ini tak ada kaitan yang pasal tie tak pakai tu, jangan. Itu dah itu terjawab. The other table manners nak ada. Makan, kata contoh makan lah. Makan buffet macam mana, makan ni dress macam mana. Kena kursus-kursus itu nak adakan, fikirkan. Kursus tu tujuannya cara macam tu, nak bercakap macam mana. Itu terutama yang menteri-menteri baru ni. Macam parlimen ni saya cadangkan satu je, minta maaf lah cakap. Cara bercakap tu sama ada di pihak kerajaan, dah sama dah kerajaan dengan pembangkang dulu. Pembangkang macam ni. Sekarang ni dah sama, dia punya taraf tu sama. Sebab apa? Sebab dia memikirkan semasa dia masih jadi pembangkang. Dia ingat sebelah pembangkang tu kerajaan. Keliru. Dah keliru. Dah terbiasa cakap macam tu, tunduk macam tu kan. Jadi dah keliru. Tapi orang lama tengok steady je tu. Yang jelutong tu kan. Tengok. Dia orang lama. Dia tahu. Jelutong dia how to behave. I respect tu jelutong. Tapi yang baru ni, dia di pihak, dia disiplin, dia pihak kerajaan sekarang ni tau. Tapi cara dia lebih pembangkang je dia. Kalau ini joke ya. Kalau boleh belakang parlimen tu kan, adakan satu ring. Boxing ring tu, boxing. Ada glove, beli glove tu kan. Kalau korang tak puas hati tu kan, bagi dia orang pergi masuk ring tu. Buat 3 round ke 4 round, tumbuk. Suka hati kau tumbuk. Tumbuk tu dia tak mencederakan glove yang besar tu kan, tumbuk. Puaskan hati. Seolah macam itu. Buat macam tu. Pergi ring, pakai glove, boxing. Jadi aku jadi referee boleh. Aku part time je. Jadi itulah. Ada logik kot. Ada. Apa salah? Parlimen tu daripada kita maki hamun macam dulu kat Taiwan baling-baling pen mikrofon semua apa semua kan. Nak buat apa depan tu? Itu parlimen ni mulia tau. Mulia. Macam masjid juga tau. Mulia, tempat yang mulia. Yang bersih, bukan tempat pertarungan padang bola ke, bukan. Kalau ndak kata speaker, okay you pergi belakang sana, panggil referee. Kena referee lah, nanti dia foul susah lah. Pergi bergasak sana pakai glove, masuk kat ring tu kan. Buat satu ring tu. Itu saya cadangkan. Atau kalau lepas tu kan tak puas hati ya. Kalau tidak susah tau. Ini tak puas hati ni nanti membabitkan kau sakit tau, sakit jantung tu tak. Tak puas hati dengan orang tu, pukul boleh. Sana belah sana siapa nama tu aku tak apa sebut nama. Belah sini pun boxing. Pukul puas hati. Baru settle, boleh tidur lena. Okey. So tadi cadangkan supaya ada kursus rehabilitation daripada pembangkang kepada government. Government ni dia mulia ke tak? Mulia, kerajaan. Kita dah memegang arahan agung dah rakyat semua dah bagi mandat dah. Negara Malaysia jangan main kau. Kau dah pegang negara Malaysia Dulu pembangkang lain, kau boleh hentam tak pernah lah. Jadi because of that you punya indoctrination pembangkang tu, you have been indoctrinated long time ago, very long time tu kan. Sampai yang memuji Singapura, memuji itu, memuji ini semua tu kan. Kena ubah. Nak ubah tu, then you rehabilitate your what has been indoctrinated to your brain, mind. Ada kursus tu dia adakan, buat macam Intan lah. Buat mana siapa-siapa yang menang calon sama ada adun ke ahli parlimen kan, dia kena pergi rehabilitate dulu. Makna from normal life and then or you from previously you are from
opposition, and then because you have to join the government side, that's no more opposition. Dah tak boleh fikir kita ni opposition tau. Sebab fikiran kau masih opposition itulah yang membuat ngamuk-ngamuk tu. Jadi due to that, then because of that, then I think our PM boleh buat center, rehabilitation center. And then dapat sijil. Tak ada sijil tu tak layak nak duduk kat parlimen. Nanti bergaduh mulut. Orang tengok menyampah. Kita pun tengok menyampah. Jadi kan, itu je lah. Saya nak bercakap. Terpulang. Ya. Kalau ada yang tadi nampak perli-perli tu, minta maaf ya. Ini biasalah cakap macam ni. Cakap merapu-rapu. And furthermore, ini pun dah age. Dah berumur kan. Okay. Wassalam.